Okay, come in the clinic. Hello, doktor. Hello, okay, duduk. Okay. Okay, nama siapa ya, Puan? Nama saya Kami. Latifah. Ini anak saya Fahmi. Okay, selamat pagi. Apa khabar Puan dengan anak Puan? Ya, khabar baik. Biasa je lah. Okay. Puan, boleh saya tahu tujuan Puan dengan anak Puan datang ke klinik hari ni? Okay, macam ni doktor. Anak saya ni 2 minggu tak nak pergi sekolah. Sejak sekolah rendah, rekod-rekod dia semua baik-baik je. Tapi start this year semakin teruk. Dia macam selalu kat bilik saja, tak nak keluar, makan pun makan sikit je. Kalau saya force dia makan je. Lagi pula dia tak bercakap dengan siapa pun kat rumah, including myself. Oh, okay. Inan nombor berapa ya, Puan? Dia anak bungsu doktor, dia ada 2 kakak. Oh, kakak kat mana? Kakak dia kat mana? Kakak dia orang dua-dua belajar medik dekat overseas. Okay. Puan sekarang kerja lagi ke? Ya, saya bekerja. Saya dengan suami saya bekerja sebagai doktor di HUKM. Oh, okay. Okay, Puan. Puan ada apa-apa lagi tak nak cerita kat saya tentang anak Puan ni? Tu je lah doktor yang saya risaukan sangat. Macam doktor ada macam cakap pada doktor dengan anak saya. Dia macam tak ceria macam dulu. Saya risaulah. Oh, okay Puan. Tak apa, saya faham Puan. Tak apa, don't worry. I try my best. Okay Puan. Okay Puan, saya nak minta masa sikit lah Puan nak bercakap dengan anak Puan sebentar. Boleh ke Puan? Nak bercakap berdua dengan anak Puan. Boleh je doktor. Kalau macam tu, I'll be waiting outside ya doktor. Okay, thank you Puan. Okay, thank you. Okay, hi Fahmi. How are you today? Biasa-biasa je. Okay. Fahmi, sekarang tinggal saya dengan awak. So, awak boleh ceritalah masalah awak dengan saya. Awak ada apa-apa masalah tak sekarang nak cerita dengan saya? Tak ada apa-apa, doktor. Tak ada apa-apa? Awak sure ke tak ada masalah apa-apa? Sure je. Saya kena paksa jadi dengan mak saya. Oh, jangan macam tu. Awak boleh cerita apa-apa je dengan saya. So, saya tak akan bagi tahu parents awak, family awak atau orang lain pun. So, awak boleh je cerita apa-apa. Saya pun tak tahu kenapa. Apalah yang mak saya fikirkan. Saya okey je ni saya rasa. Sejak awal memang tak ada masalah lah. Sebab mak awak cakap awak dah 2 minggu tak nak pergi sekolah. Betul ke? Masalah tu manusia kan doktor, takkanlah tak ada kot. Cuma saya tak rasa saya nak beritahu doktor sekarang. Awak tak nak bagi tahu saya. Kenapa ya awak bagi dah tahu saya? So, saya janji saya tak bagi tahu siapa. Saya penat doktor dengan semua benda ni. Benda apa tu? Macam-macam doktor. Keluarga, semua tekanan belajar akak saya, pressure saya. Susah nak kekalkan, nak ikut apa yang parents saya nak. Oh, parents awak suruh awak jadi apa? Tak adalah dalam keadaan memaksa, tapi adalah macam setiap hari cakap nak saya jadi doktor. Tapi saya tak nak. Oh, tak nak. Marah. Awak pernah tak bagi tahu parents awak ke, akak-akak awak ke tentang masalah ni? Kalau saya bagi pun tak ada guna doktor. Mak saya tu geram je. Hari-hari nak saya gaduh dengan saya. So tak ada siapa yang faham awak lah kat rumah maksudnya? Bukan diorang faham pun apa yang saya lalui. Bila diorang boleh je diorang bagi semangat, tapi eventually saya juga yang kena hadap semua benda ni. Memang saya tak nak pun. Okay, tak apa. Saya nak tanya sikit soalan kat awak lah. Okay, dalam masa 2 minggu ni, dalam masa 2 minggu ni, berapa kerap awak rasa macam tak minat untuk buat your daily routine life macam tu? So, saya kasih skala lah. Skala 0 sampai 3. 1 tu kosong macam tak ada langsung. 1 for several days. 2 more than half of the days. 3 tu hampir setiap hari. So, awak bagi skala berapa? Saya bagi 3. 3. Okay. Dah nangis. Awak pernah tak rasa macam depressed ke, hopeless ke atau sedih? Kerap sepanjang jugalah. 2 minggu ni. Kerap jugalah. Okay, kalau
Okey, 2 kasih Yalah, skala. saya Okey. rasa macam Saya nak tak tanya lari rumah je dok. lari rumah Okey. Saya nak tanya sikit dah tentang masalah awak ni dengan tentang pelajaran, aktiviti awak selalu buat. Okey, awak kan form 5 kan? Sekarang sekolah kat mana? Tak adalah, saya sekolah dekat Medan Baki. Medan Baki, okey. Awak pergi sekolah tu awak rasa selamat tak? Maksud saya macam awak pergi ada kena bully ke? Ada bergaduh dengan kawan-kawan ke? Saya tak pergi pun sekarang ni, malas. Tak pergi. Sebelum ni ada masalah tak? Macam tu. Rasa selamat tak pergi sekolah? Memang tak ada. Saya rasa lagi bahagia dengan kawan-kawan daripada dekat rumah ni. Kalau dekat sekolah okey lah, dekat rumah saja macam depressed, sedih macam tu. Tapi dalam 2 minggu ni memang saya tak ada rasa nak buat apa-apa pun. Okey. Kalau dekat sekolah tapi tu memang saya rasa dalam family. okey. Kalau dalam aspek akademik awak ada rasa masalah tak dalam pelajaran? Susah nak belajar ke? Susah nak faham ke? Sebelum-sebelum ni ke dalam tempoh 2 minggu ni? Sebelum-sebelum ni? Sebelum-sebelum ni? Tak ada masalah sangat nak belajar. Cuma gagal tu adalah 2-3. Okey. Kalau yang dalam masa 2 minggu ni macam mana? Memang tak nak belajar lah. Saya nak kejar cita-cita saya doktor. Saya nak jadi, saya suka main game. Saya nak jadi professional e-sports punya player. Tapi itulah, dapat family yang macam ni. Nak macam mana? Okay. So awak lepas habis SPM ni nak further study apa? Ada plan Cakap tak? boleh saya nak main game je doktor. Main game saya tak nak belajar saya lah. nak join saya nak join team professional. Kalau mak bapak awak tak paksa jadi doktor lah, awak nak belajar, nak join ni lah e-sport. Okay. Kalau awak waktu masa lapang, okay. Kalau pada masa waktu lapang kan, awak selalu buat apa untuk for fun macam tu? Biasanya saya main game je doktor. Okay. Berapa jam selalu main game? Saya anggap game ni dah macam girlfriend saya dah. Berapa jam selalu main game? Memang non-stop lah. Cuma sekarang ni saya pun dah tak main sangat. Dah malas doktor. Saya rasa penat. Sejak 2 minggu ni lah rasa hilang minat untuk main game tu. Rasa macam nak gaduh ke. Nak baling phone. Ada tak spend masa dengan keluarga ke kawan-kawan ke selain kalau tak main game, spend masa dengan kawan-kawan ke keluarga kawan-kawan ke, ada tak? Adalah sikit reply WhatsApp ke apa. Tapi kalau keluarga memang tak lah. Saya tengok muka mak saya yang doktor tengok tadi, saya geram je. Okey. Sabar. Okey. Ada tak rasa macam stres ke? Tak pernah nak faham apa saya rasa. Okey. Pernah tak awak ada rasa macam stres ke, down ke, sedih ke, more than usual? Pernah tak? Saya rasa saya tak berguna lagi doktor. Okey. Apa awak selalu buat untuk hilangkan rasa sedih, stres, rasa tak berguna tu? Sekarang ni saya isap rokok je. Isap rokok je lah. Pernah tak rasa macam nak ada terfikir lah macam nak cederakan diri sendiri ke, cederakan orang lain ke? Ada. Saya rasa saya nak cederakan diri supaya nak bagi parents saya menyesal. Okay. Ada buat tak ke just fikir baru terfikir lah tapi tak buat lagi? Saya just terfikir je untuk cederakan diri, untuk cuba-cuba untuk mati. Yelah nak bagi parents saya menyesal lah apa yang diorang dah paksa saya ni. Okay, tadi cakap ada macam cuba untuk isap rokok lah kan? Sejak bila tu? Sejak 2 minggu ni ke? Dah lama lah. Berapa tahun ke? 4-5 minggu. Tak tahu. Kat sekolah tu memang dengan kawan-kawan. Kawan-kawan je lah. Kawan-kawan ke yang apa saya beritahu memang parents saya bukan diorang. Siapa yang okey. Siapa yang macam mempengaruhi awak untuk isap rokok ni? Ke memang rela hati untuk isap? Kawan-kawan. Tak, kawan-kawan sendiri. Memang saya rasa main asap sedap. Okey. Okey, tak bagus sebenarnya ya isap rokok ya, Fahmi. Okey.
tadi ibu awak dia cakap yang awak ni macam tak selera makan, macam nak makan pun kena paksa. Boleh saya tahu apa masalah awak? Memang tak ada selera ke ada masalah kesihatan lain? Kalau saya tak nak, saya tak ada selera dengan saya tak nak duduk satu meja dengan parents saya. Kalau parents awak tak ada, awak makan tak? Kalau tak, sebab masalahnya sekarang ni sebab saya sentiasa rasa kenyang. Tak ada rasa nak makan pun. Tak apalah, mati kelaparan lagi bagus ke. Setiap bila yang tak nak makan ni? Setiap 2 minggu ni ke? 3-4 minggu. Saya ni dah memang kurus. Sekarang ni saya rasa saya punya badan dah macam tengkorak dah. So awak tak ada rasa stres lah dengan badan awak yang kurus ke, tengkorak ke, tak ada rasa stres lah? Stres memang salah satu antara faktor juga. Badan saya kurus. Tengok kawan saya semua sado-sado je, ramai girlfriend. Saya badan macam ni je. Memang tak mungkin. So sekarang awak ada ni tak? Date with somebody ke apa ke? Tak ada, tak laku doktor. Tak apa. Okay, awak ada tak masalah apa-apa lagi yang nak cerita dengan saya? Tak ada lah kot. Kan saya cerita kan, doktor report kat mak saya. Awak jangan risau, saya tak bagi tahu apa yang kita bincang dalam session ni dekat mak awak ke, parents awak ke ataupun orang luar lah maksudnya. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak kasih awak satu form ni lah. Awak kena isi, awak kena fahamkan dengan isi. Form ni nama dia DASH21. Dia untuk assess awak punya depression, anxiety dengan stress scale. So dia ada 21 soalan, so awak kena fahamkan nanti awak jawab. Kalau awak ada apa-apa masalah, awak boleh beritahu saya. Boleh doktor. Boleh Okay Fahmi. Okay, sekarang saya nak minta concern awak lah untuk buat tenant assessment. Boleh ke? Apa tu doktor? Tenant assessment tu macam kita nak check awak punya pubertal developmental lah, macam awak punya developmental lah basically lah. Saya malu lah doktor. Tak apa, awak jangan risau. This one is very confidential between us lah. Tak apa. Okay, so for tenant staging is a skill to describe the onset and progression of pubertal changes. So boy and girl are rated on a 5-point scale. So for boys, it will be rated for genital development and also pubic hair growth. And for girls, it will be rated for breast development and also pubic hair growth. So as our patient is male, so we will more focus on male development. So for pubic hair growth, there will be, for stage 1, for pre-adolescent stage, there will be no sexual hair, but there is velu hairs appear over the pubes with a degree of development similar to that over the abdominal wall. And then for stage 2, there will be sparse, long, pigmented, downy hair, slightly curled to straight, that will be seen chiefly at the base of penis. And then for stage 2, the pubic hair considerably darker, coarser and curlier, spread over the junction of the pubes. And then for stage 4, the hair distribution is now adult in type, but still considerably less than seen in adult. And there is no spread to the medial surface of type. Then next for stage 5, the hair distribution is adult in quantity and type, and described in inversely triangle, and there can be spread to the medial surface of the thigh. So that is for pubic hair changes. And then next we move on to the male genitalia development. So the stage for male genitalia development, so stage 1, which is pre-adolescent stage, the testes, scrotal sac and penis have a size and proportion similar to those seen in early childhood. Then next for stage 2, enlargement of scrotum and testes and a change in texture of scrotal skin. And the scrotal skin may be reddened. And then for stage 3, the further growth of the penis has occurred, initially in length and also increase in circumference. And there is also increased growth of the testes and scrotum. Then for stage 4, the penis is significantly enlarged in length and circumference,
with further development of the glans penis. The testes and scrotum continue to enlarge, and there is distinct darkening of the scrotal skin. And then stage 5, the genitalia are adult with regard to size and shape. So that is for the male development. As for the cognitive development, for our patient's age, his frontal lobe becomes more mature. So during this stage, he develop and apply abstract thinking skills where he won't just look at his own perspective, but he also considers other people's perspectives and he begins to think more maturely. And besides that, he defined a personal sense of identity and moral reasoning, meaning that he begins to develop and gain his own values, and he's able to do moral reasoning where he knows how to rationalize each and every action. Besides that, he also learned to meet demands of increasing mature roles and take more responsibilities, where he is able to do more tasks responsibly, and for each role that he plays, he is able to do his responsibilities well and more maturely. And lastly, he has better understanding of causal relationship, where he knows to value the relationship and not just put himself in his own shoes, but instead he also considers putting himself in other people's shoes and considering each and every person. That's all. Thank you.